Okey, hari ni kita nak bagi sedikit tips untuk kertas bahasa Melayu pula guys. Okey, ni antara benda yang banyak yang saya dapat lah daripada anak-anak murid saya. Okey, jadi alang-alang kita buatlah satu konten lah berkaitan dengan ni. Okey, jadi kita lihatlah apa dia tips-tips akhir untuk kertas satu bahasa Melayu. Okay guys, jadi hari ni kita buat konten lagi. Okay, konten hari ni berkaitan dengan SPM lagi. Okay, SPM 2020 yang masih belum berlangsung. Okay, dalam saya rasa tak sampai seminggu ni, pada 22 Februari nanti. Jadi bukan tips, tapi sedikit orang kata macam yalah tips jugalah. Lebih kurang. Okay, jadi lebih kepada kertas bahasa Melayu lah hari ni. Mungkin dapat membantu sedikit lah kepada calon-calon yang akan menduduki SPM nanti. Dan okay, yang pertama sekali yang saya berikan ini bukanlah tips yang terbaik, tapi mungkin boleh membantu sedikit sebanyak memberikan manfaat kepada calon-calon yang akan menjawab paper BM nanti. Okay guys, jadi hari ni kita akan pergi kepada kertas satu dulu. Okay, dalam bahasa Melayu Jadi kodnya adalah 1103 palang 1, iaitu kertas satu lah. Jadi untuk pengetahuan semua calon, untuk kertas satu ni kita ada dua bahagian, iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Jadi kita terus kepada video yang seterusnya. Okey, jadi untuk bahagian A ni kita akan pergi kepada karangan bahan rangsangan. Okey. Jadi saya tak terangkanlah tentang apa bahan rangsangan. Sorry Okey, jadi bahan rangsangan ni saya rasa semua orang tahu, semua calon-calon SPM dah tahulah tak perlu saya terangkan apa itu bahan rangsangan. Jadi saya terus kepada benda yang penting-penting saja. Okey, berkaitan dengan karangan A ni, okey, yang benda yang paling penting korang kena tahu adalah karangan bahan rangsangan ini dia minimum mestilah 200 patah perkataan sehingga 250. Jadi kalau calon itu dia buat bawah daripada 200 patah perkataan, dia akan efek pada markah lah kita tak gunakan istilah potong markah ni. Kita guna istilah dia punya impression akan turun. Maksudnya penanda kertas tu punya impression kepada markah yang akan dibagi kepada calon akan turun. Jadi bawah 200, kalau tak silap saya, markah kamu akan pergi terus kepada memuaskan. Jadi memuaskan tu agak sikit sangat lah markah tu. Jadi paling tidak pun cuba untuk capai 200 patah perkataan minimum. Okay? Jadi markah 30 markah 30 markah. Dan biasanya soalan ini isu tentang isu-isu semasa, pengetahuan berkaitan dengan tajuk dalam buku teks tingkatan 4 dan tingkatan 5. Kena berdasarkan pada tema lah. Jadi tak perlu buka buku teks balik, tapi boleh saja tengok-tengok tema-tema yang berkaitan, yang pernah keluar ataupun yang belum pernah keluar. Bolehlah disemak semula. Okey, seterusnya minimum 5 perenggan. Yang ini yang selalu saya beri kepada pelajar saya lah. Saya pesan dengan diorang supaya diorang biasakan buat karangan ini minimum 5 perenggan. Nak buat lebih tak apa, tapi untuk apa? Okey, kita tanya dulu untuk apa. Kalau rasa tak ada apa-apa kepentingan, buat 5 cukup lah. Yang penting apa yang korang tulis tu menepati, dan juga ayat yang digunakan, laras bahasa yang digunakan, gramatis matang. Itu sudah cukup untuk membuatkan korang dapat markah yang maksimum 30. Okey, jadi satu pendahuluan, 3 isi, 1 bentuk cukup. Dan apa yang bahan yang dibagi dalam gambar itu korang pakai, gunakan. Okey, ada juga calon-calon cemerlang lah yang cuba untuk tambah add on orang kata. Tapi untuk calon-calon yang biasa, calon-calon yang rasa kemampuan diri dia macam mana, jadi korang just pakai apa yang ada. Itu pun dah boleh membuatkan korang dapat markah yang maksimum. Okey, dan saya bagi cadangan bahan-bahan ilmiah yang boleh korang rujuk, antaranya adalah akhbar, jurnal, rencana, blog, buku rujukan, majalah. Dalam YouTube pun boleh, Google dan sebagainya lah. Mana-mana bahan yang korang boleh dapat, gunakan untuk menambah idea dan juga huraian korang nanti. Okey, seterusnya adalah soalan target untuk bahagian A ni.
Okay, dekat sini saya ada 5 tema yang mungkin kita boleh target. Okay, tapi saya tak cakap lah yang ni yang paling tepat. Korang boleh search sendiri ataupun korang boleh ungkaikan tema-tema ni, apa yang dia nak. Mungkin dia nak cara, mungkin dia bagi tema apa ni, punca mungkin, langkah dan sebagainya lah, kepentingan, kebaikan. Jadi macam contoh kesihatan ini, kita dah tersebut, semua sedia maklum lah, berkaitan dengan penyakit berjangkit kan, kita dalam keadaan COVID ni, pandemik ni. Jadi mungkin akan berkaitan dengan kesihatan. Sukan mungkin berkaitan dengan core curriculum, ataupun mungkin ada berkaitan dengan klub-klub persatuan dan sebagainya. Sukan tradisional pun mungkin, tapi kita tak tahulah, cuma kita ulang kaji sajalah. Masalah sosial ni korang boleh tengok kepada, saya rasa lebih kepada penggunaan media sosial. Mungkin ada yang negatif bahagian itu kan. Kekeluargaan, kekeluargaan ni mungkin berkaitan dengan kejiranan ke, sifat orang kata kasih sayang dan sebagainya. Dan alam sekitar ini pun mungkin akan mengeluarkan soalan yang berkaitan dengan alam sekitar lah, bencana alam dan sebagainya. Itu pun saya rasa benda ni pun tidaklah begitu tepat, tetapi saya rasa dapat membantulah korang buat ulang kaji. Dan kemungkinan soalan-soalan ini korang boleh rujuk kepada soalan-soalan negeri lain. Tolong take note lah yang saya sebut ni. Tolong cari soalan daripada Terengganu, Kelantan dan juga Pahang. Dan soalan-soalan daripada sekolah-sekolah yang terbaik lah, contohnya sekolah MRSM dan SBP. Kalau tak silap saya, SBP atau MRSM ada keluarkan tentang kebaikan sarapan pagi. Itu ada berkaitan dengan kesihatan kan. Jadi dia ada link ataupun dia ada kesinambungan dekat situ dengan tema-tema yang saya bagilah. Saya rasa korang boleh buat ulang kaji sendiri, dan berdasarkan tema-tema ni korang boleh rungkai lah apakah subtema yang agaknya ditanya. Dah selesai bahagian A, kita pergi kepada bahagian B pula. Karangan bahagian B adalah karangan untuk soalan karangan umum. Dan perkataannya boleh tengok pada slide saya ni, 300 hingga 350 patah perkataan. Jadi minimum mesti 300 lah, jangan kurang daripada 300. Dan efeknya sama macam kertas satu jugalah, impression markah daripada pemeriksa tu akan turun. Tu yang agak merugikan. Dan markahnya agak tinggi, 100. Jadi saya suka untuk mengingatkan calon-calon ataupun pelajar-pelajar saya sendiri supaya korang shoot bahagian B ni, dan korang buat sebaik mungkin supaya korang dapat markah yang paling tinggi korang boleh dapat. Sebab 100 markah tau, 100 markah ni sangat tinggi, sangat tinggi, dan dia sangat membantu untuk boost up korang punya markah kertas satu. Jadi tolong buat dengan baik, dan juga pastikan korang pilih soalan yang betul-betul korang mahir. Tolong dengar apa yang saya cakap ni. Ni pun saya tekankan kepada pelajar saya juga, supaya korang faham. Untuk soalan ni dia ada soalan pilihan, 5 soalan dan juga pilih satu untuk dijawab. Jadi dia ada perbezaan dengan soalan yang korang tahu dengan soalan yang korang mahir. Ada beza tau dekat situ. Sebagai contoh saya tekankan, kalau katakan contoh satu soalan dia keluarkan tentang isu buli, katakan. Semua orang tahu buli, betul tak? Semua orang tahu isu buli. Bila korang baca soalan tu, korang akan aku tahulah buli ni. Tapi mahir tak untuk huraikan? Mahir tak untuk korang garap dia jadi satu penulisan yang panjang untuk bahagian B ni? Itu beza tahu dengan mahir. Jadi 5 soalan ni tolong please, jangan gelojoh. Tolong betul-betul baca soalan dan pilih soalan yang betul-betul korang mahir. Mahir ni lain, tahu lain. Tahu setakat tahu je. Mahir korang boleh hurai, boleh bagi contoh, dan korang boleh gunakan peribahasa, boleh gunakan kata-kata hikmah, dan korang garap karangan tu dengan gramatis dan juga matang. Dekat situlah barulah orang yang memeriksa kertas korang tu akan dapat, budak ni bagus. Jadi dia akan naikkan impression markah tu sehingga boleh mendapat 100. Mana tahu kan, benda yang tak mustahil lah kan. Jadi setiap soalan mewakili dimensi. Benda ni saya rasa semua calon dah tahulah berkaitan dengan ini. Jadi individu, dimensi keluarga, masyarakat, antarabangsa dan sastra. Jadi macam saya punya level pelajar tidaklah begitu cemerlang, tapi saya selalu cakap dengan pelajar-pelajar saya, kalau boleh soalan nombor 4 tolong skip. Ini adalah pendapat saya lah, terpulang kepada yang menonton video ni.
Tapi bagi saya soalan antarabangsa adalah satu soalan yang memang orang kata memerangkap calon lah. Nampak macam senang. Contohnya dia kata tentang contoh saya pernah terbaca satu soalan berkaitan dengan 3R, berkaitan dengan orang kata kita semula kan, berkaitan dengan alam sekitar. Memang pelajar tahu 3R dan sebagainya, tapi bila dikaitkan dengan antarabangsa, tahu tak apa yang dibuat oleh negara-negara yang di luar daripada Malaysia? Kalau setakat tahu yang Malaysia punya saja, dia tak menjawab soalan itu dengan tepat lah, dan markah akan agak rendah. Kat situ dapat memerangkap calon. Jadi soalan 4 ni biasanya saya minta pelajar saya fikir 2-3 kali untuk jawab, dan yang lain-lain tu terpulang kepada pengetahuan masing-masing. Dan minimum untuk karangan ini macam tadi bahagian A 5 perenggan, yang ini saya punya cadangan minimum 6 perenggan. Sebab apa 6 perenggan? Sebab 1 pendahuluan, 4 isi dan 1 penutup. Itu minimum lah. Tapi kalau boleh buat lebih, biasanya calon cemerlang saya dengar ada yang 7 perenggan, ada yang 8 perenggan. Tapi tak perlulah buat panjang-panjang. Saya suka tanya balik pelajar saya, kau buat panjang-panjang tu untuk apa sebenarnya? Sebab panjang-panjang karangan ni, lama-lama kamu akan terlari daripada landasan. Sebenarnya itu yang saya takutkan. Jadi kalau boleh buat yang semampu boleh, tapi bagi yang the best shot. Maksudnya karangan korang tu memang style lah untuk diberikan markah yang baik. Faham tak? Okey, dan isu-isu ni adalah berkaitan dengan tema yang ada dalam buku teks tingkatan 4 dan tingkatan 5 lah. Itu antara yang korang kena tahu tentang bahagian B. Dan mungkin sedikit lah berkaitan dengan ini. Kalau korang nak garap ataupun nak buat ayat yang baik-baik, yang cantik-cantik, cuba korang refer kepada majalah-majalah yang dikeluarkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Contohnya macam Dewan Siswa, Dewan Masyarakat, Dewan Sastra. Dalam tu ada artikel-artikel yang dikeluarkan tau. Dan cuba tiru dia punya gaya penulisan tu. Dan gaya penulisan ni bagi saya sangat baik. Kalau korang nak belajar tentang gaya penulisan yang cantik lah, yang gramatis, yang matang, itu cadangan saya lah. Kalau korang ada sendiri caranya, terpulang. Okey, jadi untuk soalan bahagian B ni, kita ada beberapa tema yang kita target lah. Antaranya adalah kejiranan. Kejiranan ni memang agak popular, tapi dia banyak bertukar-tukar lah. Dan yang terbaru saya baca dalam soalan percubaan sekolah MRSM, kalau tak silap saya, dia kata tentang peranan ibu bapa, dia semangat kejiranan contohnya. Macam mana ibu bapa nak menerapkan semangat kejiranan. Jadi dia menggunakan istilah peranan siapa. Jadi kat situ dah boleh kita nampak lah macam mana soalan itu akan cuba disoal nanti. Jadi untuk kejiranan, untuk kesihatan penyakit berjangkit, ini kesihatan penyakit berjangkit ni biasanya mungkin cara ataupun punca, boleh tengok ataupun korang boleh urungkai sendiri apakah asap temanya. Dan sukan, berkaitan dengan sukan tradisional, mungkin memartabatkan sukan ataupun cara-cara untuk mempromosikan sukan ini. Pelaburan, pelaburan ni mungkin dalam kategori antarabangsa mungkin ataupun masyarakat. Media sosial, media sosial ni pun saya rasa antara soalan yang target juga. Apa peranan ibu bapa nak dimainkan ke situ, peranan pelbagai pihak daripada segi mungkin negatifnya media sosial ini dan sebagainya lah. Dan nilai-nilai murni ni mungkin kepada dimensi yang terakhir, iaitu sastra, berkaitan dengan pantun, peribahasa, gurindam, dan ada mungkin dia akan keluarkan soalan memartabatkan sastra, cara dan juga martabatkan bahasa. Dan yang terakhir adalah alam sekitar, mungkin berkaitan dengan bencana alam mungkin. Dan mungkin ada soalan-soalan lain ataupun ada guru-guru lain yang mengeluarkan soalan target yang lain. Cumanya yang ini mungkin yang ditarget dan yang saya nampak daripada beberapa soalan yang telah saya kaji, yang saya tengok. Dan kertas soalan karangan bahagian B ni agak sukar untuk kita ramal bahagian-bahagian mana, tapi mungkin tema tu mungkin ada kaitannya. Jadi sedikit sebanyak saya dapat memberikan cadangan lah untuk korang buat orang kata ulang kaji lah, supaya korang boleh rungkai apa subtemanya yang akan ditanya nanti. Dan untuk karangan bahagian B ni yang penting adalah korang kena membuat satu ayat yang gramatis dan matang.
Dan antara salah satu orang kata elemen gramatis tu adalah dengan menggunakan peribahasa dalam setiap perenggan, ataupun korang perlu gunakan sedikit kata-kata hikmah, kata tokoh dan sebagainya, supaya menampakkan yang huraian korang itu diperkuatkan dengan benda-benda yang macam tu. Jadi dekat situ dah ada elemen gramatis tu dan matang. Korang bolehlah mulai daripada hari ni, korang boleh check mana-mana peribahasa yang agak korang boleh hafal, dan pastikan peribahasa tu dia sync dengan apa yang cuba korang huraikan. Jangan dia tak ada kesinambungan lah, jangan dia tak ada kaitan lah. Kalau dia tak ada kaitan, dia agak mengganggu kat situ. Biasanya saya akan mengingatkan calon-calon saya untuk berbuat demikian. Skema ayat ni. Jadi saya rasa sampai di sini saja, dan kita terus ke video yang seterusnya, guys. Guys, jadi saya rasa sampai di sini saja untuk kertas 1 dulu. Nanti saya akan cuba untuk buat yang kertas 2 pula. Dan kertas 1 ni sebenarnya saya sangat-sangat tekankan kepada pelajar-pelajar saya, sebab markah ni adalah 130. Jadi apabila markah dia terlalu tinggi macam tu, tapi ramai pelajar yang tak nak jawab betul-betul, jadi dia agak merugikan dekat situ. Jadi korang kena tahulah mana bahagian yang korang rasa korang boleh skor, dan korang menjut betul-betul. Buat betul-betul supaya korang dapat markah yang paling maksimum. Sebab karangan kan, karangan ni adalah satu basic, iaitu penulisan. Sepatutnya calon-calon SPM dah mahir untuk menulis gaya yang macam mana, cara yang macam mana, dan idea korang perlu ada untuk build up korang punya penulisan karangan itu, supaya dia menjadi lebih gramatis, menjadi matang, dan apa yang korang huraikan tu sangat-sangat relevan dan memenuhi lah apa kehendak soalan tu. Jadi kita akan bertemu lagi mungkin dalam video yang akan datang. Saya akan cuba untuk menyiapkan video tu secepat mungkin, memandangkan masa kita pun sekarang ni agak terhad. Dan saya doakan kepada semua calon-calon yang mengambil peperiksaan SPM nanti, khususnya kepada subjek Bahasa Melayu ini, supaya korang dapat kejayaan yang baik dan skor lah BM ini, sebab Bahasa Melayu kan bahasa kebangsaan tu, malu kalau kita dapat markah yang agak rendah dan setakat lulus je. Come on lah, kita orang Malaysia kot. Bahasa Melayu tu kena up sikit lah, at least. Kalau kata yang lain tu rendah, BM kau berapa? Tak senang je. Tak senang. Jadi sampai di sini saja video saya pada kali ini. Terima kasih kerana menonton di Ranca Mioci. Jangan lupa subscribe, like video ni, share kan, dan komen lah korang nak komen. Kalau ada berkaitan dengan apa-apa soalan, saya akan cuba jawab, insyaAllah. Dan kita akan bertemu lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.